Wan Saifuddin bin Wan Jan, Yang Berhormat Tasik Glugu. Soalan saya nombor 4 yang betul. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri Komunikasi untuk menjawab. Terima kasih Datuk Ketua. Terima kasih Ahli Yang Berhormat. Datuk Ketua, keperluan pelesinan ke atas penyedia perkhidmatan pesanan internet dan penyedia perkhidmatan media sosial telah diwartakan pada 1 Ogos 2024 dan akan berkuat kuasa mulai 1 Januari 2025. Penyedia perkhidmatan perlu memohon lesen kelas pemberi perkhidmatan aplikasi ataupun ASPC di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Kerangka pelesinan di bawah Akta 588 ini adalah untuk memastikan penyedia perkhidmatan bertanggungjawab dan memainkan peranan yang penting dalam mewujudkan ekosistem dalam talian yang lebih selamat kepada pengguna platform mereka. Ini termasuk menangani secara efektif kandungan mudarat dengan memperkukuhkan sistem dan proses mereka dalam mengurangkan jenayah cyber seperti penipuan dalam talian, jenayah seksual dan buli cyber. Di bawah Akta 588, terdapat langkah-langkah perlindungan yang kukuh untuk mengimbangi keperluan kawal selia dan perlindungan kepada hak kebebasan bersuara serta kebebasan maklumat. Pelaksanaan kerangka pelesinan di bawah Akta 588 ini adalah bertujuan untuk menangani isu-isu jenayah dalam talian tanpa menyekat inovasi dan pembangunan. Penguatkuasaan kerangka pelesinan ini tidak akan menjejaskan pengguna yang menggunakan perkhidmatan pesanan internet dan media sosial kerana hanya penyedia perkhidmatan sahaja yang diwajibkan untuk mendapatkan lesen yang berkaitan daripada MCMC. Pengguna akan terus dapat menikmati pengalaman digital yang lebih selamat, insya-Allah. Kebebasan bersuara adalah hak asasi yang diiktiraf yang telah termaktub di bawah perkara 10 Perlembagaan Persekutuan. Namun, ia perlu disertai dengan tanggungjawab. Kebebasan yang tiada sempadan adalah kebebasan yang mengundang malapetaka. Oleh itu, tindakan ini adalah untuk memastikan keseimbangan antara kebebasan bersuara, keselamatan negara dan kesejahteraan hidup rakyat. Seperti yang dijelaskan di bawah rang jaminan MSC Malaysia ataupun MSC Malaysia Bill of Guarantee nombor 7, kerajaan tidak akan menapis internet. Namun, ini tidak bermakna kandungan yang melanggar undang-undang boleh disebarkan dengan sewenang-wenangnya tanpa mengambil kira peruntukan perundangan. Apa-apa pelakuan yang melanggar undang-undang di ruangan fizikal juga akan menjadi satu kesalahan di dalam persekitaran dalam talian. MCMC juga telah selesai melaksanakan proses rundingan awam draft kod tata laku amalan terbaik untuk penyedia perkhidmatan yang bertujuan untuk mendapatkan input dan maklum balas daripada penyedia perkhidmatan, orang awam, pemain industri dan pihak berkepentingan yang relevan pada 5 November 2024. MCMC kini dalam proses memuktamadkan draft kod tata laku untuk penerbitan sebelum tarikh kuat kuasa kerangka pelesinan pada 1 Januari 2025. Matlamat kod tata laku amalan terbaik akan menggariskan amalan terbaik untuk diterima pakai oleh penyedia perkhidmatan yang dilesenkan di bawah Akta 588. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan Yang Berhormat Tasik Glugu. Terima kasih Yang Di-Ketua. Hari ini special sikit, jarang-jarang kita boleh berbahas direct dengan Menteri. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri, saya menghargai jawapan yang diberikan tadi. Cuma saya agak curious, sekiranya ada platform yang tidak mendaftar sebelum tarikh yang ditetapkan, adakah kita sebagai rakyat akan tetap boleh mengakses platform-platform yang disediakan oleh mereka? Dan seterusnya, saya difahamkan juga bahagian hal ehwal undang-undang sedang dalam rangka menyediakan undang-undang keselamatan atas talian. Adakah terdapat apa-apa kerjasama ataupun libat urus untuk memastikan ada keselarasan antara proses pelesinan dan juga undang-undang yang sedang disediakan oleh Bahyu ini? Terima kasih. Terima kasih sahabat saya Tasik Glugu. Berkenaan soalan pertama, adakah sekiranya sesebuah platform itu tidak mendaftar, adakah pengguna masih boleh mengakses selepas 1 Januari 2025? Pada waktu ini kita menegaskan bahawa platform-platform yang mempunyai jumlah pengguna lebih dari 8 juta di Malaysia perlu mendaftar. Dan ada beberapa tindakan yang boleh diambil berdasarkan Akta Komunikasi dan Multimedia terhadap platform-platform tersebut. Pada waktu ini, kerajaan tidak berhasrat untuk mengekang akses kepada platform-platform tersebut. Jadi kita melihat itu adalah the last resort. Kita tidak mahu ke arah itu.
Dan yang penting kita mahu bukan hanya internet yang lebih laju, internet yang lebih murah, tapi paling penting internet yang lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga. Berkenaan isu cadangan Undang-Undang Keselamatan dalam Talian ataupun Online Safety Act ONSA yang sedang dibangunkan oleh pihak Bahayu. Waktu ini memang antara Kementerian Komunikasi, pihak MCMC dan juga Bahayu ada melakukan banyak sesi libat urus untuk memastikan tidak berlaku pertindihan di antara akta tersebut dan juga akta komunikasi dan multimedia. Jadi kedua-dua ini adalah bersifat komplementari di antara satu dengan yang lain, insya-Allah. Terima kasih. Datuk Timbalan Speaker, sini, Keluang. Yang Berhormat. Terima kasih. Soalan tambahan saya atau pandangan juga kepada Kementerian Komunikasi memandangkan bukan sahaja kita perlu mengawas selia semua platform ini kerana kita tahu semua platform ini atau social media dia boleh digunakan sebagai alat. Dia ada kelebihan, ada kebaikan dan juga ada keburukan. Bergantung bagaimana pengguna tu menggunakan ke semua platform ini. Jadi sama ada kementerian ada satu perancangan untuk bekerjasama atau sudah ada sedang dijalankan dengan semua pengusaha platform ini untuk meningkatkan literasi digital, literasi media antara kalangan rakyat Malaysia supaya kesemua pengguna kita menggunakan platform social media ini dengan amalan yang baik dan tidak salah guna. Itu sangat penting dan juga menggunakan dapat berbezakan pandangan individu dengan fakta. Seperti contohnya lah, misalnya hari itu pendang langsung tak boleh petik sumber yang sahih tu. Itu salah satu contoh. Pengguna social media tak dapat sahkan mana sumber yang sahih, mana yang sumber yang langsung tak sah. Jadi ini sebenarnya adalah satu bukti bahawa literasi media, literasi digital sangat penting. Iaitu saya minta pandangan Menteri sama ada kementerian ada perancangan kerjasama dengan semua platform social media untuk meningkatkan literasi media, literasi digital di kalangan rakyat Malaysia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Keluang. Terima kasih Datuk Ketua. Memang soalan yang sangat baik. Dan sejujurnya dalam pengalaman saya, Yang Berhormat Timbalan Menteri, pihak MCMC menyediakan internet, menyelesaikan masalah internet sama ada di kawasan bandar ataupun kawasan kampung-kampung. Saya bagi satu contoh Datuk Ketua. Bila kita menyediakan internet menggunakan aplikasi ataupun peranti Starlink di kampung orang asli Ulu Kemensah. Pada saat internet itu dibuka, the first aplikasi yang anak-anak orang asli ni, kampung ni, dia buka ialah TikTok. Sewaktu kami menyelesaikan masalah internet di kampung Mondikot di Sabah, kami dapati setelah internet itu disediakan dengan baik, antara aplikasi ada 2 website yang paling cukup digemari oleh penduduk setelah mereka mendapat akses internet yang laju. Pertama, al-maklumlah rakyat Sabah suka menyanyi, maka pertama adalah website karaoke. Yang kedua tu tak manis saya sebut dalam parlimen. Jadi al-fahamlah ya. Jadi literasi digital adalah satu perkara yang cukup penting. Kita bukan hanya mahu internet yang lebih laju, internet yang lebih murah, tapi menggunakan internet juga dengan lebih selamat. Jadi di kalangan platform-platform media sosial ada yang telah secara proaktif membantu MCMC seperti Shopee, seperti TikTok untuk mengadakan beberapa program untuk meningkatkan kesedaran dan juga pemahaman di kalangan pengguna tentang keselamatan dalam talian. Tapi saya secara saya sendiri berpandangan bahawa usaha meningkatkan literasi digital ini perlu dipertingkat dan diperluas. Termasuk juga mungkin di kalangan kita, ahli-ahli parlimen. Sebab kadang-kadang kita mendapat maklumat yang tidak boleh kita pastikan. Contoh, seperti yang disebut oleh Yang Berhormat Keluang tadi, kadang-kadang ada di kalangan kita mendapat maklumat melalui WhatsApp, ya, belum tentu maklumat itu sahih. Jadi, aspek-aspek keselamatan dalam talian ini perlu juga terpakai kepada kita, ahli-ahli parlimen. Kita seharusnya menjadi antara contoh terbaik di kalangan rakyat. Janganlah kita tak pasti jangan kongsi. Jadi saya mintalah ahli-ahli parlimen semua, jadilah contoh yang terbaik
jangan begitu mudah kita mempercayai maklumat yang kita terima dalam media sosial tanpa mengesahkan, tanpa kita tabayun dulu sumbernya. Terima kasih. Baik, Yang Berhormat, majlis ke soal